Ini adalah Mitsubishi Xpander dan ia adalah sebuah kereta yang baik untuk keluarga. Antara pesaing yang ada untuk segmen kereta ini adalah BRV dan juga Arus. Xpander adalah yang paling besar di antara ketiga-tiganya. Jadi itu adalah kelebihan yang besar untuk Mitsubishi Xpander berbanding dengan kereta-kereta yang lain untuk sebuah keluarga. Tapi saiz bukanlah satu-satunya perkara yang keluarga perlukan untuk sebuah kereta. Jadi kat sinilah saya masuk dan saya akan buat satu review untuk korang semua. Saya akan tunjukkan features pelik dan features menarik untuk kereta ini. Saya akan tunjukkan apa yang kita dapat, lepas tu apa yang kita tak dapat. And then last kali saya akan test drive untuk bagi tahu korang macam mana pengalaman memandu kereta ini. Saya pinjam Mitsubishi Xpander yang ada kat depan saya ni daripada Ingress Motor Petaling Jaya. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk membeli kereta Mitsubishi yang terbaru yang ada dekat dalam stok ini, saya sarankan Mitsubishi Ingress Petaling Jaya dan saya letakkan nombor di bawah untuk korang kontak. First, features menarik dan features pelik yang kita boleh nampak untuk kereta ini adalah kita punya lokasi-lokasi untuk kita punya lampu pada bahagian depan ini. Kita boleh perasan yang ada satu lampu pada bahagian atas ini dan juga ada satu lampu yang besar pada bahagian tengah and then fog lamp pada bahagian bawah. So adakah lampu atas ini lampu biasa? Tak. Yang ada pada bahagian atas ini adalah DRL, iaitu kita panggil sebagai Day Running Light. So lampu biasa ada kat mana? Lampu biasa ada dekat sini. So first ini adalah lampu biasa kita and then kat bawah dia adalah kita punya high beam dan juga pada bahagian bawah sekali adalah dia punya signal. Mitsubishi Xpander bukanlah satu-satunya kereta yang dah buat perubahan macam ni. Contoh yang lain yang ada pada zaman sekarang ini adalah Hyundai Kona pun sama juga. Nipis pada bahagian atas, besar pada bahagian bawah. Next benda yang kita boleh perasan untuk kita punya bahagian depan Mitsubishi Xpander adalah dia punya lokasi untuk fog lamp kita. Lokasi untuk kita punya fog lamp duduk sangat bawah pada bahagian sini dan juga dia memiliki satu warna lampu yang lain daripada lampu-lampu yang lain. Contohnya DRL, lampu biasa dengan lampu high beam semuanya color putih. Yang ada pada bahagian sini adalah lampu kuning. Bila fogging nanti, bila buka lampu semua, tiba-tiba akan ada satu lampu kuning keluar dekat bahagian situ. Selain daripada fog lamp ni, kita akan perasan dia punya garnishing bukan macam yang ada pada jenama lain, iaitu selalunya yang garnishing ada pada bahagian bawah dan juga sekeliling adalah pada warna hitam. Untuk Mitsubishi, terutama sekali Mitsubishi Xpander, kita punya garnishing untuk bahagian sekeliling kereta ini adalah berwarna silver daripada depan, kiri sampailah ke belakang. Kita boleh nampak pada bahagian sini silver, sebelah sana silver dan even depan pun silver. Tapi itu bukanlah perkara yang pelik kerana Mitsubishi dah pun mengamalkan design dan color macam ni daripada Triton dan juga brand-brand yang lain. Kalau boleh tengok yang ada kat Triton pun biasa dia punya garnishing yang ada pada bahagian belakang sampailah ke depan dia dah tukar daripada hitam kepada color silver. So itu adalah signature daripada Mitsubishi untuk kita punya Xpander yang terbaru. Apa lagi features pelik dan menarik yang ada dekat Mitsubishi Xpander ni? Selain daripada gambar badan tak ada kepala ni. Selain itu, kita punya cermin blind spot pada bahagian kiri dan juga kanan. Nampak tak pada bahagian sini? Dia ada satu cermin tambahan pada bahagian kiri dan kanan untuk membantu kita mengambil selekoh pada bahagian kiri dan kanan. Macam contoh U-turn dengan lebih selamat. Biasanya, daripada pengalaman kita, bila kita memandu nak buat U-turn memang sangat susah. Sebab apa? Bila kita nak U-turn akan ada satu palang yang besar sangkut pada bahagian kiri dan kanan, betul? So ini adalah apa yang di-counter daripada Mitsubishi untuk kita. Walaupun begitu, itu bukanlah satu design yang inovatif pun, sebab dah banyak dah design-design kereta lain pakai. Yang saya pernah buat, Lexus pun dah buat, even Proton Persona pun dah ada dah design macam ni. Tapi saya sangat sukakan dan saya perlu bagi tahu juga pasal benda ni sebab itu adalah features safety yang sangat bagus kerana dia tak pakai elektronik pun untuk dapatkan features ni. Simply bagi hilang blind spot dah terbaik dah. Tambahan lagi, kereta ni dia ada Insta360 pula. Kereta ni dia ada kamera 360. Maksudnya kereta ni boleh tengok 360 darjah melalui kamera yang ada dekat bahagian tengah ni. Untuk segmen kereta macam ni selalunya tak ada. Macam contohnya Arus, dia tak bagi Insta lagi. Dia tak bagi 360 punya kamera
untuk dia punya produk. Jadi bila kereta ni dia bagi 360, so itu adalah satu big plus lah untuk Mitsubishi Xpander. Jadi just untuk bahagian tengah tu kita just tekan je 1, 2, 3, kita akan dapat tengok pada bahagian monitor tengah ni. Kita akan tengok nanti yang kita nampak pada bahagian kanan, kiri, straight. So nak parking tu memang senang. Untuk segmen kereta ini biasanya kita tak dapat cruise control. Cruise control tu apa? Cruise control tu maknanya kita boleh jalan atas highway tak payah tekan minyak pun. Kita kawal pakai button macam tu je. Dekat arus dan juga BRV, iaitu pesaing-pesaing dia tidak memiliki itu semua. Jadi untuk kereta ini memberikan kita cruise control. Jadi jarak jauh ini adalah kereta yang sangat sesuai dan juga selesa. Tu dia ada kat sini. So senang je kawal, naik turun, nak on, klik situ. Kereta ini adalah kereta yang paling besar antara ketiga-tiga kereta tu. Jadi apa yang kita dapat bila dapat kereta yang besar? Memang for sure kita akan dapat seat belakang yang luas sekali. Okey. Yang luas kepada bahagian belakang sekali tu, boleh tengok saya punya vlog ni, saya punya kepala walaupun saya tinggi 180 cm pun dia sentuh sikit-sikit je. Itu yang belakang sekali. So nak cakap yang memang luas dia punya seat belakang ni. Jadi kepada sesiapa yang memiliki kereta ini, yang kawan-kawan korang pun boleh duduk belakang sekali. Tapi ada satu benda yang korang kena compromise adalah kita punya legroom. Legroom yang ada pada bahagian belakang sekali tu memang sedikit kecil. Jadi saya sendiri rasa selesa, cuma susah sikit nak gerak. Itu sahaja. Tapi kalau yang bahagian tengah tu dah tolak ke depan, so tak ada masalah. Ada satu ruang yang cukup-cukup luas. Siling kereta kita ni dia akan straight. Lepas tu dia lekukkan untuk aircon pada bahagian sini kan. Lepas tu dia straight sampai belakang. Sebabkan dia nak bagi luas pada bahagian belakang, so dia straightkan siling tu, membuatkan kita punya tempat ni untuk kita punya seat belt tu dia memang tak boleh nak compromise. Jadi dia turunkan sikit bawah. Jadi kita punya siling ni dia ada macam lekukan macam dari segi design dia memang tak cantik lah, sebab dia terkeluar macam tu. Tapi dari segi function memang sangat-sangat bagus, sebab dia perlukan juga benda ni. Dalam masa yang sama, seat belakang tu pun dia nak bagi ruang yang luas. Jadi itulah yang dia dapat. Dia punya stitching adalah jenis diamond macam ni. Walaupun dia tak ada macam stitching ada color-color macam tu, kereta ni bila dia dah buat diamond tu menampakkan lagi eksklusif. Kena dengan harga dia. Sebab masa first saya datang untuk tengok kereta ni, yang saya perasan bila saya buka pintu adalah dia punya seat ni diamond macam ni. Cantik, memang cantik, nampak eksklusif. Walaupun kereta ini baru masuk dekat Malaysia pada tahun 2020, sebenarnya kereta ni sudah pun masuk di pasaran dunia pada tahun 2017. Saya dah tunjukkan kepada korang features pelik dan juga features menarik yang ada untuk Mitsubishi Xpander. Next, saya akan tunjukkan kepada korang apa yang Mitsubishi ini tidak offer pada kita. First sekali, kereta ini tiada gear 3. Mitsubishi Xpander adalah sebuah kereta yang memiliki gearbox 480. Maknanya dia ada 4 gear, tapi dia tak ada drop gear 3. Dia first ada P, N, R apa semua tu. Lepas tu dia terus D dan terus 2 L. Next adalah dia tiada roof rail, manakala dia punya pesaing-pesaing dia Arus dan juga BRV akan datang standard dengan roof rail untuk dia punya full spec. Mitsubishi ini juga tiada braking assist. Kalau kata kita tak perasan, akan ada satu radar macam kat depan tu, 60 meter lagi dia rasa nak bertembung, dia akan brakekan untuk kita. Mitsubishi ni tak ada. Mitsubishi Xpander juga tiada front parking sensor. Walaupun dia tak bagi front parking sensor, Mitsubishi Xpander tadi macam kita tengok dia ada 360 darjah. Just buka saja kamera yang ada kat depan tu, boleh jalan macam biasa. Boleh parking dapat macam biasa. Kemudian kereta Mitsubishi Xpander tiada spek lain. Yang korang tengok ini adalah satu-satunya spek yang dijual di pasaran Malaysia. Itu bukan benda yang buruk sebenarnya, sebab korang tengah tengok video ni, jadinya kalau korang tengok video ni dan korang membeli Mitsubishi Xpander, korang dapat seketul-seketul macam ni. Cuma beza dia color tukar, lepas tu tak ada stiker orang tu lah. Okay? Sebab ada certain masalah bila saya buat review. Kebiasaannya kereta-kereta yang saya diberi peluang untuk review itu adalah sebuah kereta yang full spec. Jadi kebanyakan orang yang membeli kereta, macam contoh beli Myvi, tapi tak dapat macam yang saya review sebab dia orang ambil low spec.
Jadi itu adalah semua benda yang kita tak dapat apabila kita membeli Mitsubishi Xpander. Jadi apa pula yang kita dapat bila membeli kereta ni? So sekarang saya akan tunjukkan kepada korang semua features yang ada dekat Mitsubishi Xpander yang kereta-kereta brand lain pun ada, okey? So jom kita tengok. Bila kita nak masuk kereta ni, kita tak payah nak buka kunci, tekan ni apa, dia dah ada satu button kat sini. Just tekan saja, kita punya side mirror akan flip out dan kita boleh terus masuk. Di bahagian panel pintu, saya sangat suka dia punya design ni sebab design dia ada macam carbon fiber tapi yang colour silver punya. Pada bahagian sini cantik. Lepas tu dia ada trim silver macam yang ada dekat bahagian bawah ni, yang kat skirting ni. Lepas tu dia punya bahagian tengah ni semua standard lah. Dia ada macam tak nak bagi cermin tingkap tutup semua. Lepas tu dia ada lock unlock. Lepas tu dia ada power window punya button pada bahagian sini. Lepas tu kereta ni dia ada push start. Lepas tu dia ada kawalan untuk side mirror. Waktu boleh flip, tak flip lah, flip and flip. Tapi beza dia, selalunya flip and flip ni duduk dekat panel pintu, tapi duduk kat sini. So dia lain macam sikit lah. Lepas tu kita ada traction control off. Tapi button ni untuk kita off andai kata kalau kita termasuk dekat lumpur tak boleh nak keluar sebab ada function tu. So tutup, boleh keluar macam biasa. Ini adalah kita punya kawalan untuk kita punya lampu light leveling. Kalau kata tercerah sangat, kita boleh turun. Kalau rasa macam marahkan orang tu, just bagi tinggi je terus. Boleh. Kemudian kita dapat konsol tengah yang tebal dan juga tinggi. Jadi kalau kita bawa kereta, kita nampak eksklusif dekat kita punya bahagian interior ni. Sebab kereta-kereta yang biasanya kalau kita naikkan dia macam cenonet dia. So dia bagi besar macam ni. Lepas tu monitor ini adalah monitor yang besar juga. Sebab saya tengok memang besar. Ni tangan saya, monitor dia. Kita tengok tangan, tak boleh, tak nampak. Semua kawalan-kawalan untuk kita punya aircon semua duduk pada bahagian sini. Lepas tu pada bahagian bawah ni dia ada tempat letak barang sikit. Lepas tu dia ada USB. Lepas tu dia letak kita punya cocok, kita punya macam-macam benda lah. Lepas tu dia punya tempat untuk letak barang memang dalam-dalam Tangan saya masuk ke dalam ni. Ke dalam. And then dia punya tempat untuk letak kita punya barang ataupun apa saja kan, memang besar dan juga dalam. Tengok ni tangan saya masuk. Sampai sini, babe. Sama panjang, babe. Bahagian depan tadi tu memang cukup cantik. Dia punya dashboard pun smart. Bila kita start kereta pun dia ada macam digital yang menarik yang ada kat depan tu. And then kita pergi kat belakang ini, kita boleh nampak kita punya headroom memang tinggi gila. Dan juga kita punya legroom mencukupi juga. Saya rasa selesa duduk kat belakang ni sebab saya boleh kawal macam-macam benda. Rasa nak kecil, turun lagi. Okey. Rasa eksklusif jugalah sebenarnya. So semua dah habis, kita dah tengok review daripada luar sampailah ke dalam. So jom kita start enjin kereta ni dan kita tengok pula macam mana pengalaman untuk memandu kereta ni. Jom. Untuk kereta ni dia ada 105 horsepower datang daripada 1.5 liter punya enjin. Dia adalah standard, naturally aspirated, tapi dia ada MyVac. So MyVac tu dia ada bagi sedikit boost lah untuk kita. And then satu lagi kebaikan dia, bila dia dah tak ada turbo, dia lagi straight to the point. Dia tak ada nak lag apa, tak ada. Dia ada 141 Nm of torque. So berpatutan dan juga mencukupi. Memang for sure untuk pesaing dia BRV dia sedikit kurang, tapi dari segi transmission pula dia ada 480. Dia lagi bagus daripada CVT sebab dia tak hilang lah power tu dari segi transmission tu sendiri. Untuk kereta keluarga macam ni, dia bukannya pentingkan sangat kita punya performance tu, sekadar sampai saja. Lagipun dia ada cruise control. Untuk kesiasaan, kereta ni memang cukup bagus. Dan nak bandingkan antara tiga kereta ini, sebenarnya adalah kereta yang paling ringan antara Arus dan juga BRV. Dia paling ringan 1250 kilo. Yang lain BRV 1269, Arus paling berat 1300. Aduh. Okay, macam mana pula feeling bawa kereta ni? Break. First tadi masa saya nak bawa kereta ni, straight away saya boleh rasa saya punya handling tu memang selesa. Lepas tu seating position dia, kalau dekat seat tu pun kita boleh nampak yang dia cuba naikkan lagi seat ni. Sebenarnya seat dia tak perlu tinggi, tapi dia naikkan juga. Jadi kat mana kebaikan dia? Kebaikan dia adalah kita punya pemandangan memang sangat-sangat luas. Kita boleh tengok bawah sampai ke atas dengan cukup tinggi. Jadi pandangan kita tak terhad.
banyak luas. Blind spot yang saya cakap tadi tu memang membantu saya, sebab sekarang ni saya tengah traffic light nak ambil kanan. Daripada sini pun dah boleh nampak tak ada blind spot nak ambil kanan. Tiada masalah, selesa. Satu lagi lupa nak cakap apa yang kita dapat lagi tadi. Kita sebenarnya dapat lagi dengan kita punya dashcam. Dashcam ada sekali in-house, tak perlu nak beli tambah dashcam apa, dia dah bagi sekali dengan dashcam. Lupa nak cakap tadi. Ada rasa sikit underpower, tapi everything else is very good. So apakah ulasan saya dari segi exterior dan interior? First, kereta Mitsubishi Xpander adalah kereta yang dikategorikan sebagai crossover. Crossover daripada mana? Dia adalah crossover daripada MPV dan juga SUV. Saya nampak kereta ini dari segi exterior dan interior dia bukanlah yang paling cantik, tapi still menarik, sebab dari segi exterior dia still membagikan crashing pada kiri dan kanan, cantik, kemas. Interior bukannya lapuk sangat. Even kalau nak tengok balik Lexus pun ada lagi lapuk dekat dalam dia punya interior. Kereta ini still boleh dikatakan sebagai satu kereta yang ikut trend, cuma bukannya yang paling cantik lah. Dari segi price pula sedikit kurang lah daripada dia punya pesaing dia. Dia bagi harga 95,000 plus minus untuk Mitsubishi Xpander. Walaupun begitu, dia counter balik dengan feature-features yang menarik. Dia bagi tambah itu ini, size yang besar, jadi langsung tak ada masalah. Oh, Mivec masuk tadi. Dari segi comfort, for sure selesa. Dia punya seat ni sedikit keras daripada yang sepatutnya. Dia keras sikit saja, tapi keluasan yang bagi permukaan untuk menyentuh saya punya body ni cukup orang kata luas permukaannya. Jadi dia benda tu sendiri bagi comfort yang baik lah. Comfort dari segi pandangan mata tu sendiri pun membantu. Sebab apa? Saya boleh nampak sekeliling dengan seat yang tinggi ini. Tak ada apa-apa halangan untuk saya tengok pun. Jadi comfort dari safety tu memang bagus. Dari segi handling handling kereta ini mempunyai handling yang tadi masa awal tadi pun saya cakap pasal handling tu kan. So boleh kata okey jugalah sebenarnya handling kereta ni. Bukanlah okey lah sebenarnya, serius okey, sebab dia tak ada benda yang special pun. Tapi dia punya handling, untuk korang tahu lah Mitsubishi kan, handling kan kemas sebenarnya. So dia gunakan DNA Mitsubishi dekat dalam kereta ni. Siapa yang pernah bawa Mitsubishi boleh tahu macam mana rasanya handling kereta ni. Acceleration kereta ni, adakah kereta ini memiliki acceleration yang baik? Dia 12 second anggaran. Jadinya harus dia pergi 0 to 100 dah test 15 second. So dia ni dekat-dekat dengan BRV, tapi BRV laju sikit lagi. Macam tu je. So dia duduk tengah-tengah. Dari segi value kereta ini saya tak tahu sangat, tapi verdict saya, kereta ini dia ada features-features yang tak nampak mudah untuk rosak. Features banyak, tapi bukan features-features yang mudah rosak, sensor itu, sensor sini. So kalau dia kata value, insya-Allah dia akan hold value dengan tinggi. Sebab apa? Yelah, kereta-kereta yang mahal tiba-tiba jadi murah macam tu. Mercedes, BM kan tiba-tiba jadi murah. Sebab apa? Sebab dia ada reliability issue, mostly sensors. So kereta ni saya tak perasan sangat banyak sensor. So saya boleh bagi harapan yang kita punya kereta ini tak akan lose value dengan sangat cepat. Adakah kereta ini boleh daily drive? Kereta ini boleh daily drive, tapi bukanlah kereta yang terbaik untuk daily drive. Sebab kereta ini adalah kereta yang besar. Jadi kalau nak daily drive kereta ni kena makan minyak sikit. Sebab horsepower 105, tapi bawa kereta yang lebih daripada 1 ton macam tu. So bukan kereta yang sesuai. Banyak lagi pilihan untuk daily drive. Tapi kalau kata ini satu-satunya kereta yang korang ada, korang lelaki yang tak boleh bawa motor pergi kerja, kena bawa kereta pergi kerja, actually boleh jugalah sebenarnya. Adakah kereta ini memiliki kualiti yang bagus? Sure bagus. Okay, saya pernah pegang kereta-kereta brand lain yang mahal-mahal. Dia punya konsol ke tengah ni goyang-goyang babe. Kini tak ada goyang-goyang. Saya dah test tadi, tak ada apa-apa. So kereta ni ada kualiti yang kemas. Dan juga walaupun digunakan plastik, dia ada bagi juga sikit-sikit carbon fiber yang colour silver tu. So kereta ni dia ada design yang cantik-cantik juga sebenarnya. Nice. Adakah kereta ini kereta yang praktikal? Kereta ini dari segi orang yang ramai, dari segi
macam nak bagi orang ramai masuk, memang sangat-sangat praktikal. Sebab apa? Sebab kereta ini dia sampai ke belakang tadi pun yang korang tengok tu pun dia boleh duduk dengan selesa. Orang dewasa duduk kat lane belakang sekali dengan selesa, bawah RM100,000. Kereta ni memang ada, memang bagus. Tapi daripada practicality, macam contohnya nak daily macam tadi kan, kalau kata korang dah daily, selalunya kalau korang pergi kerja, korang akan pergi kerja kat tempat yang susah dan susah cari parking kan. Kereta ni kereta yang besar, bukanlah besar sangat, tapi besar daripada kereta lain. Jadi nak cari parking tu susah sikit. So bukan kereta yang praktikal dari segi nak parking macam tu. Okay, cumanya bila saya nak drive kereta ni, saya tengah drive kereta ni, saya tengah jalan kat jalan yang sempit ni pun saya boleh bawa dengan selesa. Sebab satu, handling yang saya percaya. Lepas tu dia punya kereta yang walaupun besar, saya still rasa kecil je biasanya. Boleh senang-senang kawal lah, senang kawal. Pelik juga kereta ni. Sebab kereta ni dia punya wheelbase panjang, tapi dia punya turning radius hanya 5.2 sahaja. Berbanding dengan dia punya pesaing dia, wheelbase pendek tapi tetap 5.2 juga. So itulah dia. So ini adalah semua saya punya review, full review berkenaan dengan Mitsubishi Xpander. Adakah korang suka saya punya format kali ni? Okay, ada bagi benda yang ada, benda yang tak ada. Adakah korang rasa video ini membantu korang untuk memilih adakah kereta ini kereta yang terbaik untuk korang punya next car? Boleh komen kat bawah. Kalau korang berminat dengan video macam ni lagi, nak tengok lagi video macam ni, okay, sila subscribe sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video macam ni, okay. So sila subscribe sekarang dan tekan lonceng sekali, okay. Tekan lonceng tu adalah benda yang penting untuk tim Lugia ni. So tekan saja lonceng. Itu sahaja saya punya review pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi lepas ni. I hope everything okay. Semoga korang maju jaya, sukses semua. Love you all. Bye.